Cara untuk menjahiliahkan umat Islam dulu mereka rangka 3 kerangka yang cukup besar, dan ini akhirnya berjaya. Yang pertama, mereka masuk bab siasah. Apa dia siasah? Politik. Maksudnya hari ini kita berpolitik cara barat, cara demokrasi, cara sekular atau cara Islam? Jawab jujur tuan-tuan. Tuan-tuan tahu jawapan dia. Hari ini kita kena ikut rentak dia, dia ikut rentak kita tuan-tuan. Kita ikut rentak dia. Kita ikut rentak dalam keterpaksaan. Walaupun kita tahu itu palsu, kita tahu itu batil, tapi kita ikutlah semata-mata atas nama demokrasi, atas nama pilihan rakyat. Tapi kita tahu di bawah atas nama demokrasi, pilihan rakyat, keterbukaan, ketelusan, semuanya tidak menjaminkan apa-apa. Kecuali banyak di dalamnya yang menghancurkan sendi-sendi dan base-base Islam itu sendiri. Bila mana kadang-kadang yang sepatutnya menjadi harapan dan terangkatnya pemimpin di kalangan manusia-manusia yang beriman dan bertakwa, tapi hari ini, adakah level dan legasi itu menjadi taruhan paling atas? Tidak. Hari ini yang jadi taruhan paling atas, dikenali mungkin, ada nama dalam masyarakat mungkin, selalu bantu orang ni sikit-sikit mungkin, tu je. Lepas tu diangkat. Tapi takwanya dia tak diambil kira, berimannya dia tak diambil kira. Benda-benda yang menjadi asas pelantikan seorang pemimpin dalam agama, fail. Yang kedua, al-askariyah, militer, ketenteraan. Hari ini, melalui ilmu-ilmu yang mereka dapat, yang mereka ambil daripada pelajar-pelajar dan student yang mereka hantar pada zaman Dark Age. Tuan-tuan, dulu Eropah, dulu Barat, zaman Dark Age, zaman kegelapan. Mereka menjadi pelajar, mereka menjadi student, mereka menjadi murid dinasti Islam. Sama ada di Baghdad, sama ada di mana? Di Andalusia, sama ada di Osmaniyah. Tetapi mereka bekerja keras sungguh-sungguh bawa balik ilmu ni dan mereka renovate dan inovasikan balik. Lalas sekali mereka menjadi pencipta-pencipta kepada alat-alat logistik dan ketenteraan yang jauh lebih hebat daripada kita. Kita hanya jadi hari ini pembuat ke pembeli? Kita cuma beli lah. Orang kata 5 juta, 5 juta lah kita. Orang kata 1 bilion, 1 bilion lah kita. Orang kata besi buruk saja, tak boleh guna, belilah juga. Dah tak reti nak buat, tak reti nak handle. Kita bukan kadang-kadang tak reti, tapi kadang-kadang kita tak mengambil berat dalam unsur-unsur macam ni. Tak diberikan pattern-pattern dan kepercayaan untuk menguruskan benda ni. Kita berasa benda lain lebih besar daripada benda-benda ni. Sedangkan dalam Islam menyebut antara yang menjadi keperluan dalam negara ialah sistem pertahanan dia. Sebab kita tak tahu apa nak jadi kan. Kena ada kereta kebal, kena ada bom, kena ada pelancar roket, kena ada kapal terbang, kena ada helikopter, kena ada jet pejuang. Jadi kita hari ini bukan buat sendiri, tapi beli hak orang. Kita hanya jadi pemesan, kita hanya jadi pengorder saja. Yang hantar, orang dihantar, orang dihantar, orang dihantar. Kadang-kadang mereka jadikan benda ni sebagai satu bisnes, bukan satu keperluan. Kita orang Islam melihat dia satu keperluan untuk kita defend agama kita, defend umat Islam. Benda-benda ni jadi penting. Tetapi musuh-musuh Islam menjadikan barang ni barang dagangan. Melalui politik, mungkin mereka boleh caturkan dua negara Islam biar bergaduh, biar bertelagah, yang akhirnya dua negara Islam ni akan bertempur, akan berperang. Masalah politik ke, masalah apa ke yang menyebabkan perlunya penggunaan senjata ni. Nak buat tak reti, akhirnya hang belilah ngaku. Hak ni pun dia jual, hak ni pun dia jual. Hak berperang siapa? Orang Islam. Hak mati orang Islam, hak tertipu orang Islam. Dia jom buat kacau, dia jom buat fitnah, dia yang dapat untung dan laba. Cerdik tak? Cerdik tak? Cerdik. Kita orang Islam boleh buat tak benda macam ni? Boleh. Tapi jangan salah anggap, boleh di sini kalau kita nak buat sama seperti dia boleh. Kalau kita nak buat jahat kat orang, tapi agama tak ajak, tu je yang kita lapis lagi. Jenis buat jahat kat orang, agama tak ajak. Fitnah orang, agama tak ajak. Tipu orang, agama tak ajak. Mengacung orang, agama tak ajak. Kira agama larang, kira agama tak setuju, yang jadi kita duk jadi baik macam ni. Orang je tak berhenti buat kat kita. Kalau kita nak buat boleh. Nak tipu kafir, nak racun kafir, nak fitnah kafir, tapi Islam tak ajak benda macam tu. Sebab kita ni nak menghasilkan manusia yang baik, manusia beriman, manusia soleh, manusia berakhlak. Kalau kita orang Islam juga buat benda yang sama, apa yang jadi tuan-tuan? Yang tu yang mereka nak sebenarnya. Mereka boleh label macam-macam: penjenayah, teroris, radikal, ekstremis. Dan satu lagi, mereka akan angkat agama tadi kalau kita terlajak. Bila kita terbuat benda-benda agama larang, bila kita terbuat agama tak suruh, apa yang lebihnya agama yang kami pegang dengan kamu Islam ni? Kamu kata Islam bagus, Islam ni tengok apa yang orang kamu dah buat. Bom sana, bom sini, tembok sana, tembok sini, letup sana. Baik ke Islam ni? Dia akan gunakan benda-benda tadi untuk hujum dan jatuhkan agama kita. Yang ketiga agak-agak apa tuan-tuan? Masuk politik, ketenteraan, satu lagi paling penting, iktisadiyah, ya, ekonomi. Pegang ekonomi negara tersebut. Biar ekonomi negara tersebut kena ikut arahan dan rentak kita. Maksudnya tuan-tuan, dulu politik imperialisme dulu dia buat sistem macam ni. Sebab tu mereka datang dengan 3G. Apa dia 3G? God, Gold and
Glory, God tu melibatkan keagamaan. Gold, ekonomi. Glory, politik. Kejayaan mereka dah tu. Tu imperialism. Mereka masuk sebenarnya untuk apa? Untuk missionary, untuk Kristiankan orang Islam. Kemudian yang kedua, mereka nak kuasai ekonomi orang Islam. Yang ketiga, mereka nak menguasai politik dan kepimpinan orang Islam. Bila tiga ni dapat habis tuan-tuan. Yang tinggal apa? Spender lah. Tapi hari ini tuan-tuan boleh lihat, pergerakan ke arah itu makin jelas. Politik nak pegang, ekonomi lama dah pegang. Kita pun duk bergaduh, pun baru nak start, belilah produk orang Islam, belilah produk orang Islam. Produk orang Islam lama dah ada keluar, tapi tak ada orang nak beli pun. Ni duk berasa bahaya ni, baru kita nak up balik. Tapi tak apalah, maksudnya tuan-tuan dah sedar. Bila orang pegang ekonomi, siapa yang boleh pegang harga tuan-tuan? Depa lah.